Rangkuman Spotlight hari ini. Papagomo disiasat fitnah PM hidap AIDS. Tanah runtuh Taman Wawasan, Ahli Parlimen Subang memberi bantuan awal RM1,000 untuk keluarga terjejas. Malaysia larang kapal Israel berlabuh dan mendarat di Malaysia. Cadangan pilihan raya PBT akan dibincang bersama KPKT menurut Dr. Zaliha. ASB umum agihan pendapatan 5.25 sen seunit. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Fatin Emelina dalam Spotlight Keadilan. Hari ini 25 Disember 2023, Papagomo disiasat fitnah PM hidap AIDS. Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan terhadap Papagomo berhubung kenyataan mengaibkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi video live pada 16 Disember lalu. Orang panggil Anwar Ibrahim ni DSAI. Datuk Seri Anwar Ibrahim, DSAI. Cuba kita susun balik. Apa lagi perkataan yang kita jumpa daripada DSAI? DSAI, susun balik. Cuba susun balik. Apa lagi perkataan yang kita jumpa? Itulah dia. Aku rasa itulah. Sebab itu, aku bagi tahu, Anwar ni kejatuhan yang amat dahsyat, kemaluan yang memalukan dan penampilan yang tak dapat diubah. Sebab itulah dia cuba tutup tapi tak boleh ubah. Tak boleh. Dan sebab tu dia pakai baju Melayu setiap masa sebab badan dia bengkak-bengkak. Dekat leher bengkak, dekat badan dia aku tak tahu Allah alamah macam mana bengkak dia. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Datuk Rosli Muhammad Isa berkata, video berdurasi 1 jam 32 minit 50 saat itu telah dimuat naik di channel YouTube Se-Azriq. Video yang bertajuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, Penyakit Misteri Tiada Penawar AIDS telah dikongsikan oleh Papagomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azriq Wan Deris. Berikutan itu, siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Terkelas Bahagian Pendakwaan Undang-Undang di 5 JSJ Bukit Aman. Kes tersebut telah disiasat di bawah 14 Akta Kesalahan Kecil 1955, Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sehubungan itu, Datuk Rosli menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi susulan kes berkenaan masih di peringkat siasatan. Tegasnya, tindakan tegas akan diambil terhadap pengguna media sosial yang memanipulasi atau mengulas sehingga menyentuh isu yang mengganggu ketenteraman awam, prinsip moral, fitnah atau pengapian apa-apa kesalahan. Kita teruskan lagi dalam segmen Buletin Keadilan. Tanah runtuh Taman Wawasan, Ahli Parlimen Subang memberi bantuan awal RM1,000 untuk keluarga terjejas. Setiap keluarga yang terjejas susulan kejadian tanah runtuh di Taman Wawasan Puchong pada 17 Disember lalu telah mendapat bantuan awal sebanyak RM1,000. Ahli Parlimen Subang, Wong Chen, memberitahu Astro Awani beliau telah berjumpa dengan kesemua wakil keluarga terlibat dan mereka yang terbabit boleh datang ke pejabat Ahli Parlimen untuk mendapatkan bantuan tersebut bermula pada pukul 10 pagi Isnin lalu. Beliau memaklumkan bahawa beliau bergegas ke kawasan banjir dan melawat mangsa apabila menerima maklumat dari Pusat Hikmat pada pukul 8 pagi. Tambah beliau, kerja-kerja pembaikan ini mungkin memakan masa 2 minggu dan pihak beliau turut menyediakan sedikit peruntukan untuk mangsa banjir bermalam di hotel sementara menunggu kerja pembaikan. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Sedang, Asisten Komisioner AA Anbalagan berkata, kejadian tanah runtuh itu melibatkan kawasan sepanjang 50 meter dan selebar 60 meter dengan kedalaman 3 meter berdasarkan taklimat Jabatan Mineral dan Geosains Selangor. Beliau berkata setakat ini kejadian tersebut melibatkan 9 buah rumah dan sebuah penghuni diarahkan mengosongkan kediaman masing-masing. Dalam pada itu, Wong Chen berkata, masyarakat setempat khususnya di kawasan parlimen beliau disaran untuk mengambil maklum tentang musim hujan yang sedang melanda negara serta mengelakkan diri dari berkunjung ke tempat yang cenderung dinaiki air. Wong Chen berkata beliau melihat keperluan untuk diperbanyakkan lagi kawasan hijau sebagai tadahan air hujan manakala pembangunan baru perlu dikurangkan khususnya di kawasan Subang. Berita seterusnya. Ambang Tahun Baru, Sungai Petani berselawat. Pada 31 Disember ini, Pusat Hikmat Sungai Petani dengan kerjasama beberapa pertubuhan bukan kerajaan (NGO)
dan Koperat bakal mengadakan sambutan ambang tahun baru di dataran zero Sungai Petani. Sambutan ini akan bermula seawal 6 petang dengan tema pakaian hitam dan putih. Antara aktiviti yang menarik sepanjang program adalah persembahan intim Qasidah Fatah Biyuni, bacaan kunut nazilah dan selawat sempena memperingati mangsa-mangsa keganasan Israel di Palestin. Semua dijemput hadir. Malaysia to be followed by Nigeria, please. Thank you, Chair. Your Excellencies and delegates, climate change poses significant health threats to the populations and unprecedented challenges to the healthcare system. The projected climate scenario in Malaysia for the year 2100 includes a rise of average annual surface temperature by 1.9 to 2.1 degrees centigrade, annual precipitations from 14% to 25%, and sea levels are projected to rise by about 0.7 meter. The Ministry of Health Malaysia's ambitions for climate and health includes building a climate resilient and low carbon health system to achieve carbon neutrality, net zero by 2050, strengthening the health sector's preparedness and response to extreme weather events, enhance surveillance and early warning system, conducting climate change and health vulnerability and adaptations assessments, VNAs, at the populations and or healthcare facility level. Developing a Health National Adaptation Plan, HNAP, which echoes the Malaysia National Adaptation Plan, MyNAP. Ministry of Health Malaysia acknowledges that healthcare facilities operations encompassing energy usage, waste generations, and resource consumptions contribute significantly to the overall carbon footprint, in alignment with the governments of Malaysia's dedicated pursuit of a net zero country by 2050. Congratulations for the first half day. Thank you. Teruskan lagi dalam segmen Buletin Perpaduan. Cadangan pilihan raya PBT akan dibincang bersama KPKT menurut Dr. Zaliha. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT berhubung cadangan mengadakan pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT khususnya di Ibu Negara. Dr. Zaliha berkata beliau mengambil maklum cadangan berkenaan dan tidak menolak mengenai kepentingannya seperti mana dikemukakan oleh sesetengah pihak. Namun perkara itu perlu diperhalusi secara mendalam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis sambutan selamat datang dan sesi taklimat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL di Menara di BKL 1 baru-baru ini. Media sebelum ini melaporkan pengerusi DAP Kuala Lumpur Tan Kok Wai menggesa kerajaan memulakan pilihan raya PBT di Ibu Negara terlebih dahulu bagi menyemarakkan demokrasi di wilayah persekutuan. Tan berkata pengenalan pilihan raya PBT di Kuala Lumpur bertujuan untuk kelestarian dan memberi pilihan kepada penduduknya memilih ahli majlis tempatan. Berita selanjutnya, COVID tiada arahan wajibkan semua rakyat dapatkan dos penggalak. Tiada arahan atau kewajipan untuk seluruh rakyat Malaysia mengambil suntikan dos penggalak vaksin susulan peningkatan kes COVID-19 seperti yang tular di media sosial ketika ini, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Beliau yang juga jurucakap kerajaan pada masa sekarang hanya menggalakkan pengambilan dos penggalak ketiga vaksin COVID-19 terutama bagi golongan rentan dan berisiko tinggi. Selain itu, beliau turut menyeru orang ramai supaya menyemak kandungan sebenar sebelum menyebarkan maklumat di media sosial untuk mengelakkan sebarang salah faham. Fahmi berkata beliau juga akan bertemu Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zulkifli Ahmad bagi menyarankan beliau untuk mengadakan perjumpaan dengan Ketua Pengarang Akhbar dan media di negara ini dalam memperjelas isu berkaitan dos penggalak tersebut. Berita seterusnya, Malaysia larang kapal Israel berlabuh dan mendarat di Malaysia. Syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel, ZIM, kini dilarang daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan Malaysia, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam satu kenyataan pada Rabu lalu, beliau berkata,
Kementerian Pengangkutan akan mengambil tindakan segera dengan mengenakan larangan kekal terhadap syarikat ini berkuat kuasa serta-merta. Jelas beliau lagi, sekatan ini adalah tindak balas terhadap tindakan Israel yang mengedepikan prinsip asas kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa menerusi pembantaian dan kekejaman berterusan terhadap warga Palestin. Untuk rekod, Kabinet pada 2002 mula membenarkan kapal milik syarikat ini berlabuh di Malaysia. Kemudian pada 2005, Kabinet Kerajaan ketika itu mula memberi kebenaran kepada kapal tersebut untuk mendarat di Malaysia. Namun, kerajaan hari ini memutuskan untuk membatalkan semua keputusan Kabinet lalu. Pada masa yang sama, kerajaan Malaysia turut memutuskan untuk tidak lagi menerima kapal yang menggunakan bendera Israel untuk berlabuh di negara ini. Selain itu, Perdana Menteri berkata, Malaysia juga mengenakan larangan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel daripada memuatkan kargo di pelabuhan Malaysia. Dengan kedua-dua sekatan tersebut, berkuat kuasa serta-merta, Anwar berkata Malaysia yakin keputusan itu tidak akan menjejaskan kegiatan perdagangan Malaysia. Berita selanjutnya, lawatan Jepun tarik potensi pelaburan bernilai 6.56 bilion ringgit. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun berjaya menarik potensi pelaburan bernilai 6.56 bilion ringgit. Perdana Menteri berkata pertemuan beliau dengan pelbagai pihak di Jepun termasuk rakan sejawatnya Fumio Kishida jelas menunjukkan bahawa hubungan Malaysia-Jepun kini menyaksikan anjakan baharu dari segi kerjasama pelaburan, perdagangan, pendidikan dan teknologi. Menurutnya, ia merupakan tambahan kepada potensi pelaburan bernilai 23 bilion ringgit semasa lawatan delegasi Malaysia ke Jepun sebelum ini pada Jun lalu. Potensi pelaburan kumulatif daripada lawatan ke Jepun pada tahun ini berjumlah 29.56 bilion ringgit. 3 syarikat korporat Jepun, ROM Wako, NEC Co Ltd and Mitsui & Co yang mempunyai pelaburan di Malaysia juga menunjukkan kesediaan untuk menambah pelaburan semasa pertemuan pada Sabtu lalu. Saya merupakan pelajar 1990-an di Sekolah Kebangsaan dulu dan fasa pertama Rakan Muda dulu telah dilancarkan pada tahun 1994 dan kini telah melalui 3 jenis fasa. Sekarang kita telah memperkasakan program Rakan Muda dengan memperkenalkan 10 gaya hidup baru untuk mengikut kesesuaian cita rasa belia pada hari ini. Program Rakan Muda akan diisi dengan aktiviti yang akan dikendalikan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara bagi fasa pertama sekarang, dan semua program dan aktiviti ini akan mengikut gaya hidup, dan golongan belia 15 tahun hingga 30 tahun boleh memilih gaya hidup. Kalau suka 10 gaya hidup, anda boleh masuk saja 10 gaya hidup dan mengikuti program-program ini. Dan semua program ini adalah bertujuan untuk membantu golongan belia mengisi masa lapang mereka dan mempunyai satu platform di mana belia boleh berkumpul dan berinteraksi dengan orang yang mempunyai minat yang sama. Pembaharuan kali ini akan meliputi 10 gaya hidup baru, dan kita tahu 1990-an sehingga sekarang banyak perkara telah berubah. Ada 10 gaya hidup dan semua informasi telah kita naikkan dalam portal kita kbs.gov.my. Jika anda berminat, boleh pergi membaca mengenai 10 gaya hidup ini. Harapan saya semua anak muda 15 hingga 30 tahun yang mahu mengikuti program Rakan Muda boleh berdaftar dan menjadikan platform ini satu platform untuk mengeratkan hubungan antara kaum, dan ini adalah satu tool untuk unity, untuk perpaduan. Berita selanjutnya dalam segmen Buletin Rakyat. ASB umum agihan pendapatan 5.25 sen seunit. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB, syarikat pengurusan unit amanah milik penuh permodalan Nasional Berhad PNB mengumumkan jumlah pengagihan pendapatan sebanyak 5.25 sen seunit untuk dana utamanya
Amanah Saham Bumiputra ASB bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023. Jumlah itu terdiri daripada pengagihan pendapatan sebanyak 4.25 sen seunit dan bonus 1.00 sen seunit. Agihan pendapatan itu kekal kompetitif dan mengatasi penanda arasnya kadar deposit tetap 12 bulan Maybank. Bilangan akaun ASB meningkat lebih 200,000 kepada 10.8 juta akaun, menunjukkan keyakinan berterusan terhadap ASB sebagai instrumen simpanan dan pelaburan penting bagi golongan Bumiputra dalam perancangan kewangan mereka. Agihan pendapatan itu juga lebih baik berbanding tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 yang membabitkan agihan pendapatan 3.35 sen seunit dan bonus 1.25 sen seunit serta bonus tambahan 0.50 sen seunit bagi 30,000 unit pertama yang dipegang oleh pemegang unit ASB. Pengerusi kumpulan PNB, Raja Tan Sri Arsyad Raja Tun Uda berkata, di sebalik keadaan pasaran yang sentiasa berubah-ubah, PNB telah secara konsisten memberikan pulangan yang kompetitif melalui dana harga tetapnya, yang kesemuanya telah mengatasi penanda aras mereka selama ini. Oleh itu, beliau berkata, orang ramai digalakkan agar terus menyimpan dalam jangka masa panjang dan masa depan yang terjamin. Pengiraan pengagihan pendapatan untuk ASB adalah berdasarkan purata baki bulanan minimum yang dipegang sepanjang tahun kewangan dana itu. Unit-unit yang dilaporkan semula daripada pengagihan pendapatan akan dikreditkan ke dalam akaun pemegang unit pada 1 Januari 2024. Urus niaga ASB di semua cawangan dan ejen ASNB termasuk semua platform digital dan perbankan internet akan ditangguhkan buat sementara waktu dari 22 hingga 25 Disember 2023. Berita seterusnya, Rafizi cabar pengkritik sertai podcast yang bakal menteri. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membuat cabaran terbuka kepada para pengkritiknya untuk berdepan dan membakarnya dalam sebuah podcast. Ia selepas cabarannya sebelum ini yang ditujukan kepada seorang pempengaruh pro-PN tidak disambut. Pempengaruh itu yang menggunakan nama YB Viral menolak undangan Rafizi untuk muncul di podcast tersebut selepas mendakwa cabaran debat yang diutarakannya telah ditukar kepada sesi soal jawab. Mengulas perkara itu, Rafizi menyangkal tindakannya yang membezakan antara debat dan sesi soal jawab. Tegas Rafizi, podcast adalah salah satu platform. Hal ini kerana sebarang perdebatan boleh sahaja dibuat di mana-mana platform, termasuklah dalam dewan, TV, radio atau podcast di internet. Terdahulu, Rafizi berkata undangan terhadap YB Viral itu adalah peluang untuk kedua-dua pihak berkongsi pandangan dan fakta kepada orang ramai. Dia juga berkata ia merupakan peluang kepada individu itu membuktikan dia adalah menteri paling bodoh. Episod pertama podcast tersebut yang dinamakan Yang Bakal Menteri dijadual dibuat pada 8 Januari ini. Rafizi juga berkata dia memilih podcast sebagai platform berbanding siaran televisyen kerana ia tidak memerlukan dana awam. Berita seterusnya, pengawal keselamatan hospital ringan tulang dianugerahkan PN. Anda berhak menerimanya. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafah Bilal Shah kepada R. Yogeswari membuatkan pengawal keselamatan di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh itu tersenyum lebar dan semakin bersemangat membantu mereka yang memerlukan. Terima kasih saya nak ucapkan kepada kesemua masyarakat yang kenali Anti ni, dan Anti terasa terlalu terharu sangatlah. Jadi untuk pandangan anda semua, Anti sentiasa akan berbakti pada anda dan sentiasa akan memudahkan kerja anda semua. Dan ini ucapkan terima kasih pada you all semua first, dan kedua untuk United Masyarakat dan unit keselamatan kami, Hospital Perdana Suri, all staff yang support Anti ni, dan siapa yang kenali Anti lah. Terima kasih banyak-banyak Anti.
Apatah lagi titah itu disampaikan sendiri oleh Al-Sultan Abdullah kepadanya yang menerima pingat pangkuan negara PPN pada istiadat pengurnian darjat kebesaran, bintang dan pingat persekutuan di Istana Negara. Bagaimanapun, hanya ucapan terima kasih berkali-kali yang mampu diucapkan kepada Seri Paduka dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dalam pertemuan singkat sejurus istiadat itu selesai di Balai Rong Seri. Yogeshwari 44 yang tular di media sosial kerana membantu pesakit dan pelawat di Paki Hospital adalah antara 298 penerima pada istiadat berkenaan yang diadakan sempena ulang tahun dia keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong. Memilih persalinan kebaya hitam pada hari yang disifatkan sebagai paling istimewa sepanjang hidupnya, Yogeshwari hadir dengan ditemani kakaknya, Rajeswari 48 tahun, seorang guru tadika. Yogeshwari berkata, beliau ikhlas menghulurkan segala khidmat dan bantuan meskipun ia bukan kerja hakiki seorang pengawal keselamatan. Yogeshwari yang sebelum ini bertugas di Kompleks Wanita, Kanak-kanak dan Kardiologi telah ditempatkan di Kompleks Rawatan Harian sejak 6 bulan lepas. Kisahnya yang sering membantu pesakit atau pelawat hospital tular di media sosial sehingga meraih perhatian Menteri Kesihatan ketika itu, Dr. Zaliha Mustafa yang memuji tindakan Yogeshwari serta menzahirkan penghargaan kepada wanita itu dalam hantaran di laman Facebook. Antara bantuan yang dihulur Yogeshwari ialah mengangkat barang, mengawal lalu lintas dan menenangkan pesakit dalam keadaan kecemas selain mengucapkan tahniah kepada ibu baru bersalin. Sekian laporan dari Spotlight Keadilan malam ini. Sebelum berakhir, saya ingin memberi serangkap pantun. Berguna tiang kerana kuat, tanda kuat tahan berpanas. Berguna orang kerana beradat, tanda beradat berkorban ikhlas. Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara siaran langsung di masa hadapan. Saya Fatin Emelina, dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.